Dengar apa yang Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kita sambung lagi. Hari ni kita dah masuk kepada chapter 3 about the control valve. So saya juga suka ingatkan bahawa esok adalah Rabu kan. So pukul 3 petang hingga 5 adalah ujian lah. Ujian 1 akan diadakan secara online di OTA. Jadi tolong set lah reminder masing-masing bahawa esok ada ujian yang pertama. Jadi untuk ujian 1 ada 2 set soalan yang saya dah sediakan dan kita fokus kepada bab 1 dan bab 2 sahaja. Ada yang tanya saya personal, jadi mungkin section 1 saya dah bagi tahu, yang section 2 kita ada 2 soalan dan fokus kepada bab 1 dan bab 2. Kalau bab 1, siapa yang masih ingat ataupun mungkin yang ada dah start study kan, lebih kepada proses control semua tu kan. Kemudian dia punya kenapa pentingnya proses control dalam sistem industri ataupun dalam company lah, dalam syarikat atau kilang kan. Jadi apa kepentingan dia, what the importance. Kemudian tadi definition and then dia punya block diagram, kemudian the basic element, tu adalah saya go through sikit je lah berkenaan dengan bab 1. Jadi itu berkenaan dengan bab 1 lah. Jadi soalan saya keluarkan ada teori dan juga ada calculation. Jadi calculation tu tak terlampau sukar, so dia berlega-lega ataupun bentuknya lebih kurang macam contoh lah. Contoh, example. Jadi setiap example yang saya bagi dalam kelas bab 1 dan bab 2 kena tengok balik lah. Kemudian bab 2 kalau yang dah mula study semula, bab 2 berkenaan dengan sensor kan. Berkenaan dengan sensor. So dalam tu ada temperature sensor, ada level sensor, flow sensor, pressure sensor. Jadi apa yang saya keluarkan apa yang akan keluar esok adalah fokus apa yang saya ajar lah sebelum ni kan. So tengok balik semua contoh. So contoh dan ialah dalam setiap bahagian tu saya dah sentuh tentang jenis-jenis sensor kan. Sensor contoh application untuk temperature. So what the types lah, jenis-jenis yang ada dalam temperature sensor. Contoh RTD, kita ada RTD, thermistor kan, thermocouple dengan meter tu yang guna kanta. So kemudian dalam pressure, so kemudian ada flow sensor, kita ada solid dengan juga liquid. And so ada lagi beberapa jenis lah dalam setiap measurement tu kan. Jadi you all semua kena ulang kaji balik lah, sebab satu topik akan keluar daripada 4 topik tu kan. Daripada 4 sensor, satu akan keluar dan contoh dan example, calculation example semua daripada, bukan darilah, maksudnya bentuk soalannya seperti dalam contoh. Tu tips lah untuk esok. So kalau topik tu dah keluar dalam test 1, saya akan keluarkan pula, kalau tak keluar dalam test 1, saya akan keluarkan dalam final exam dah. Jadi macam tu. So maybe you can focus on 2 topik yang terawal lah dalam sensor, sebab soalan tu saya buat awal minggu lepas. Jadi boleh fikir-fikirlah apa soal yang the latest ataupun yang early topik lah kan. So kena tengok balik. Soalan 1 jam setengah. So setengah jam 30 minit adalah untuk upload jawapan masing-masing lah di OTA. Jadi saya harap tak ada case plagiarism lah. Close book ni kali ni close book dan tak ada plagiarism lah. Kalau saya dapati ada jawapan yang sama, jalan kerja yang sama, saya anggap dia meniru lah. So pastikan tak sama lah
kalau boleh jangan meniru lah sebab yelah masing-masing dekat rumah sewa kan. Jadi ini bulan puasa kan. Jadi saya harap masing-masing amanah lah berintegriti lah. Okay. Saya rasa tu je tips untuk test lah. Yang penting you buat balik semualah contoh. Okay, contoh-contoh yang saya bagi. So memang soalan subjek ni ada teori dan juga ada calculation. Okay. Okay. So nanti ongoing kalau nak tanya boleh lah kalau terfikir nak tanyalah soalan. So saya teruskan berkenaan dengan kehadiran. Sebelum tu saya dah bagikan dalam grup WhatsApp. So pastikan masing-masing semak lah. Saya semak kehadiran. Kalau saya lupa, setakat ni saya rasa sepanjang kelas saya memang bagi link kehadiran tu. Sama ada di awal ataupun di akhir. Kalau saya lupa tolong ingatkanlah kan. Sebab kadang-kadang saya terlupa sebab saya dah bagi yang awal. Kalau saya lupa saya akan bagi akhir. So sebab ada dalam session ni ada yang 3 kali tak hadir kan. Kalau ikutkan 3 kali tak hadir memang dah kena block untuk final exam. Jadi tolong respon lah. PM saya, PM tepi bagi tahu awak hadir dan kalau boleh ada bukti lah kan. Bukti awak hadir. Mungkin awak ada catatan dekat buku nota ke kan. Jadi snap dan tunjuk kat saya lah. Tapi kena jujur lah kan. Kena jujur lah, bukanlah reka-rekaan sebab nak buat bukti kan. So ini memang saya rasa by trust lah kan, kepada kepercayaan lah kan. So awak kena ingat apa yang awak buat hari ni dia akan dapat balik pada masa akan datang. So kalau you tipu cikgu ataupun guru kan, so dia akan pulang balik kepada kamu asal dia tak berkat ke kan. So saya tak nak sebut banyak-banyak lah. Jadi awak semua dah besar-besar kan. Jadi kita kebanyakan yang dari sini Islam, yang Melayu dan Islam lah. Saya rasa ada seorang dua je yang non-Muslim. Tapi masing-masing ada kepercayaan masing-masing kan. Jadi kita percaya ada Tuhan yang sentiasa melihat kita. Dan saya bukan nak bertazkirah tapi saya percayakan awak dan saya harap awak tak menipu saya lah. Okay. So jadi kalau betul-betul masuk kelas ni, sebab kelas ni sekarang 26 jadi maksudnya semua hadir lah. Cuma kuliah ni mungkin banyak teori kan, mengantuk, ada yang baca dia tidur kan, 3 kali tak masuk kelas tapi tidur. Saya rasa macam tak tahulah kan nak cakap macam mana, tapi yelah kelas pagi kan, bulan puasa lagi, basuhlah muka, mandi dulu ke kan sebelum masuk kelas saya yang bosan ni lah sampai tertidur kan, ataupun suara saya yang sangat merdu sampai boleh tertidur kan. Tapi yelah kalau you masuk you kena ada bukti lah kan. Mungkin mengantuk kalau you duduk atas tilam kan, you tak bersedia, maksudnya tak mandi ke kan. Kalau mengantuk pergilah bilik air ambil uduk ke kan, basuh muka, nak minum kopi tak boleh kan. Jadi itu masalah masing-masing. Jadi selesaikanlah masing-masing kan. So as long as saya cuma nak you all ada lah dan hadir dan hadir dalam kelas lah kan. So yelah saya kalau untuk kehadiran tu yelah saya tak mahulah tunggu sampai akhir semester sebab sem lepas saya dah block 2 pelajar untuk pergi final. Jadi sebolehnya saya nak check kehadiran masing-masing lah, cuma supaya saya pun tak menipu kan. Maksudnya awak tak hadir, saya letak hadir kan. Jadi saya memang gunakan Google Link saja. Jadi kalau rasa saya tak share Google Link, ingatkan saya. Habis kelas terus ingatkan, ataupun mungkin dah left ke kan, ingatkan. At least saya tahulah apa yang berlaku. Okay. Jadi saya tak mahu nanti dah hujung semester saya keluarkan surat amaran, saya block pelajar tak masuk final, menyusahkan saya, menyusahkan pengurusan semula. You pula terkial-kial nak cari reason apa kan. Jadi bila saya dah update kehadiran, tolong respon lah. So saya tunggu sampai 30 hari bulan. Dan mungkin minggu depan dah berkecah-kecah nak balik kampung, tak sempat nak update kat saya. So as long as ada masa lagi ni minggu ni,
ataupun awal minggu depan sebelum balik kampung kan, tiket dah beli ke apa kan. Jadi tolong maklumkan saya lah kan. Sebab ada yang sampai 3 kali tak masuk kan. Jadi yelah, apa bukti yang you masuk, apa bukti yang you dengar dalam kelas saya kan. So semuanya berdasarkan link kehadiran tu lah. Ada yang kata internet tak stable, ada yang kata komputer rosak kan. Ada yang kata saya tak share link. Saya share awal-awal tadi siapa yang masuk, mungkin 7 orang yang pertama tu masuk, saya dah share dah. Lepas tu saya share lagi tengok ada yang masuk kan. Jadi tolong buktikan yang awak hadirlah dalam kuliah saya kan. You nak tidur, tertidur ke kan, tidur semain kuliah tu masing-masing lah kan. Saya pun tak tahu nak cakap. Ada juga yang datang pergi kelas face to face pun ada juga yang tidur, tapi mungkin tak seteruk yang ni lah kan. 3 kali kelas 3 kali tidur kan. Tak tahulah, you mungkin kiam hebat sangat kan sampai susah nak pergi kelas. Saya tak pasti adakah kamu ada kelas pagi-pagi kan. Saya rasa saya dah fleksibel sebab patutnya pukul 8 face to face, kita dah tukar online, kita start 8.30 kan. So kalau nak saya pukul 8 juga, mungkin 7-8 orang yang pertama tu je lah yang masuk kelas kan. Yang masuk kemudian dah tertinggal dah kan. Dah tertinggal dah kelas. Okay. Jadi ingatlah kan, ingatan semualah. Jadi saya tunggu sampai 30 hari bulan. Ada yang dah respon, terima kasih saya ucapkan. Ada yang dah respon. So saya rasa yang respon tu memang dia saya anggap dia hadir lah. Dia hadir dan dia tak nak dapat surat amaran tu kan, surat cinta dari pensyarah kan. Jadi dia memang cepat respon. Okay, mana yang diam lagi tak buat apa-apa tu. Tapi kalau you memang tak hadir, tak payahlah respon. Okay, so that's mean kalau saya akan keluarkan surat lah kan. So itu prosedurnya kan. Itu prosedurnya. Tak hadir sekali memang 7%. Tak hadir 2 kali berapa? 14%. So 3 kali dah 21%. So memang dah tak boleh lah masuk final sepatutnya kan. Okay. Jadi tak keluar surat, pensyarah juga yang kena, file tak lengkap. Jadi kita sama-sama lah saling bantu-membantu kan. Okay. Okay, kita masuk kepada bab ketiga lah. Ni dah bab ketiga, ni dah minggu kelima kan ikut RPP. Memang setiap bab 2 minggu je lah. And pertama, kedua kita cover bab 1, chapter 1. Kemudian minggu ke-3, 4 chapter 2 dan now kita dah masuk minggu ke-5. Kita masuk kepada control valve lah. Okay. Jadi bab 3 ni akan masuk dalam final exam lah Masuk dalam final exam. So final exam normally kita ada 4 soalan. Dan 4 soalan, satu soalan 25 markah. 25 kali 4 dapatlah 1 markah. Jadi mungkin ada satu soalan lah berkenaan dengan control valve ni. Okay. Okay, control valve. So apa yang ada dalam this topic? Okay, kita ada 6 subtopic about the control valve ni. So start dengan issue in valve selection. Okay, apakah isu-isu yang wujud dalam valve selection ni? Okay, valve ni adalah one of the part dah kan, satu bahagian antara yang on off kan. Contoh kita ada tank ke kan, ataupun another connection kan, ataupun piping, kita ada pipe 1, pipe 2, jadi dia nak connect each other, kita perlukan valve lah kan. Ataupun daripada satu tank besar, tangki nak pergi kepada another part, bahagian yang lain kan. So kalau industri dia memang banyak bahagian kan, bahagian mixing, contoh mixing boil kan, masak, boiling, betul mixing kan, betul bakering contohlah. Jadi setiap bahagian tu mungkin diperlukan valve ni lah untuk on atau off the process. Okay, kemudian kita akan tengok control valve body, apa yang jenis-jenis dia dan kita panggil
structure lah kan, structure of the valve ni. Kemudian 3.3 valve characteristic, okey, ciri-ciri yang ada pada valve, dan juga 3.4 sizing of the valve. Kemudian 3.5 steps in selecting a control valve. Okey. So langkah-langkah yang kita perlu tahu untuk memilih control valve lah. Dan yang keenam, valve installation. Cara nak pasang valve tu. Okay, ini lebih banyak kepada teori lah kepada teori. Dan kalau kita tanya tajuk pun valve ni memang mechanical lah sebenarnya kan. Tapi mungkin ada bahagian electrical lah, nanti bab 4 ada electrical. So mungkin dalam bahagian ni ada yang menyentuh tentang electrical, tapi about the industry kan, instrumentation, process control. So memang kalau process control memang valve ni one of the main part lah. Selain yang first kita dah belajar tentang sensor kan. Sensor ialah maksudnya sensor perlu untuk detect, untuk beri bacaan kan kepada user ke kan, kepada human lah kan. Then the next ialah valve. Okay. Jadi control valve is the valve used to control fluid flow by varying the size of the flow passes as directed by a signal from a controller. Okay, to maintain flow rate to or level of pressure or temperature directly or indirectly as per requirement. Okay, so kawalan control valve ni ada digunakan lah kan. So adalah valve yang digunakan untuk mengawal lah pengaliran sama ada pepejal ke atau cecair fluid tu kan dalam varying the size of the flow passage as directly dan terus by the signal from the controller lah. Jadi dia akan mengalir terus dengan pengawal, isyarat kawalan daripada isyarat kawalan. So to maintain flow rate kan, untuk mengekalkan pengaliran tu dan juga paras dia lah, ataupun pressure atau tekanan ataupun temperature, suhu. So ada flow rate, ada level, pressure dengan temperature. So ini adalah kaitan dengan chapter 2 yang lepas kan, about the sensor. So ada 4 lah measurement yang terlibat, sama ada terus atau tidak atau sebaliknya lah kan, indirectly as per requirement yang diperlukan. Okay, jadi valve ni adalah untuk mengawal pengaliran control flow kan, fluid flow. Semua pengaliran tu berdasarkan isyarat yang diterima daripada pengawal controller kan. Sama ada nak kekalkan flow rate ataupun level, paras, tekanan, pressure dan juga suhu. Jadi valve ni lah yang mengawal. Okay, the control valve often referred to as the final control element. Jadi merujuk kepada final elemen yang terakhir lah, control element yang terakhir kan, control element yang terakhir, final. So kita boleh tengok pada gambar raja tu, ada 2 gambar raja. Yang atas tu ialah the real figure, the position of the valve. Okay, position. So kita ada P1 dengan P2 kan. P1 tu pipe pressure 1 lah kan, tekanan dia kat situ P1, dan satu lagi lah P2 gambar dia pun tak jelas Okay, jadi dia disambung, kalau kita tengok tu ada F kan. So dia dekat sambung, akhirnya dia dikawal oleh satu controller lah kan. So dia perlukan input daripada P1 dan juga reaction dia pada P2 kan. So kat situ perlukan controller lah, ada 2 controller kat situ untuk mengawal valve. Valve tu yang tengah-tengah lah, dia macam connection kan, connection each other, connection antara P1 dengan P2. Mana saya punya? Okay, kemudian gambar rajah yang atas tu, yang sebelah atas kita terjemahkan dalam block diagram. Okay, ada block diagram. So
start dengan control signal, okay, isyarat kawalan, kemudian hantar ke signal conversion. The next pergi ke actuator, kemudian pergi ke final control element, go to the process. Oh. Okay, yang ni tadi saya kata, ni P1, kemudian kita ada di P2 lah. P1 tu menunjukkan bukan pipe 1, okay. Itu adalah pressure 1 kan, pressure 1. Then inilah dia punya valve tadi kan, valve ni lah yang control pengaliran material lah, ataupun maybe the liquid ke kan, liquid ataupun solid kan, ataupun gas, okay. Dan dia disambung ada dua ni untuk positioner ataupun dan satu lagi ialah controller kan, so pengawal. Jadi semua reaction ataupun aktiviti oleh valve ni adalah dikawal oleh controller lah. Okay, dikawal controller. Controller ni pun menerima isyarat kan daripada sensor-sensor yang berkaitan. Sama ada, tengoklah kan, industri tu berkaitan dengan apa. Mungkin ada yang menggunakan sensor flow rate, ada yang menggunakan atau level atau paras kan, level kan, pressure, tekanan dan juga temperature, temperature directly, indirectly. Okay, kemudian daripada gambar ajar yang atas tu kita terjemahkan dalam block diagram. Jadi kita ada control signal, pergi ke signal conversion, kemudian pergi ke actuator kan. So control control signal ni of course dari controller lah. Controller kemudian bagi isyarat kepada actuator, actuator dan pergi kepada final control element. Jadi dia kata ayat yang kedua tadi, control valve ni adalah merujuk kepada the final control element. Jadi valve ni adalah dekat mana? Dekat ni final control element. Ini adalah valve lah. Valve. So dia akan bertindak berdasarkan isyarat yang dia terima. Go to the process. Di proses maksudnya nak on ke, contohlah valve ni kan dia macam on off switch kan. Nak on ke nak off, nak on ke off kan. Jadi dia go to the next process. Apa aktiviti dia, sama ada dia nak on, this is on the valve atau off lah, the cut atau off the valve. Okay. Next issue. Apakah isu-isu yang wujud dalam valve selection ni untuk memilih? Jadi banyak. Satu adalah quick opening control valve. Quick opening control valve response time. Dia merujuk kepada masa lah. Kemudian flashing damage equipment. Ni flashing menyebabkan kerosakan kepada alat flashing. Yang ni adalah cavity leak. Ni kebocoran lah. So dia menyebabkan kebocoran. Jadi ada 3 isu kan. Maksudnya valve tu kita dah off contoh tapi still ada linkage kan. So macam tu lah, macam pipe kat rumah kan. Senang pipe kan. So kita dah tutup kepala pipe tu tapi ada titisan air lagi. Contohlah drop kan. So dia menunjukkan linkage lah tu, ada kebocoran. Okay. Kemudian pergi kepada control yang 3.2 iaitu control valve body. Apakah element of the final control operation. Element of the final control operation. So elemen-elemen yang terlibat pada operasi yang terakhir, operasi kawalan terakhir. Jadi dia ada dua. Satu adalah IP. IP kan. Bukan input output tau. IP. IP ialah current. Okay. Kita tahu current kan. I. Dan two P. P ialah pressure. So IP adalah input. Input is the current. Okay. Current to pressure converter. So dia maksudnya apa? Dia convert daripada current pergi kepada pressure kan. Convert to pressure converter. So convert current kepada I
pergi kepada P. I current pergi kepada P pressure. Jadi input, input signal nanti dia terima daripada programmable controller lah. Programmable controller. So input dia adalah dia dapat input daripada programmable controller, jadi current, then dia convert, dia tukar kepada pressure, dan pressure ni akan bagi output kepada, jadi input lah kan, output kepada pneumatic control valve. Okay, jadi untuk bahagian ni memang, untuk valve ni memang lebih kepada mechanical kan, pneumatic control valve. Okay, so ialah so macam nak on ke nak off kan. Okay, satu lagi ialah PI pula, terbalik inverse. PI iaitu P adalah pressure, I adalah current. So pressure to current converter. So P input dia adalah pneumatic transmitter. Pneumatic transmitter. So dia hantar pneumatic transmitter LT. Kemudian dia terima pressure dan dia convert kepada current I, dan dia akan keluar kepada apa tu? Read out. Read out. So output dia I lah, masuk dia P, keluar dia I. Yang tadi masuk dia I, keluar dia ialah P. So dia bukan input output betul input output, tapi apa elemen atau parameter yang dia convert tu. Okay, so daripada current pergi kepada pressure. Yang ni daripada pressure pergi kepada current. Itu berkenaan dengan elements of the final control operation. Okay. The next control valve model. Ni jenis-jenis lah. Tak payah hafal lah tapi kena tahulah model-model control valve. Jenis-jenis dia kan control valve. So control valve dia ada dua, linear sliding system ataupun rotary. Rotary. So apa tu? Linear sliding system dia ada, itulah jenis-jenis lah, ada model kan, jenis-jenis model dia ada globe lah, kemudian ada diagram pinch, dan kemudian globe ni pun banyak lagi, ada angle, ada three-way, ada standard straight. So standard straight ni pun banyak, ada double seat, ada single seat dan seterusnya lah. Kemudian yang satu lagi adalah rotary. Model rotary ni ada butterfly, ball. Awak boleh google lah, google dekat ni instrumentationforum.com. Saya pun tak sempat nak buka. So boleh google dan mungkin nanti dah boleh tengok lah bentuk dia ke kan. Model ni dia macam-macam bentuk, and then dia mungkin dia punya teori kan. Okay. Butterfly so kita terbayang macam burung lah, macam butterfly lah, rama-rama kan. So ball macam bola kan. Lepas tu eccentric plug. So dia ada FTC, FTO. Dia sangat inilah. Okay, saya pun tak sempat nak go deep lah kan. Dan masa nanti boleh tengok lah full, segment, P, notch. Ini adalah model-model dan juga dia punya okay, dah ada model, kemudian dia punya detail bahagian masing-masing. Okay. Kemudian okay, jenis pula, classification. Kita tengok classification of valve type. Okay, ni ada jenis-jenis valve yang digunakan di industri. Sangat banyak lah kan. Banyak bentuk kan. So normally okay, setakat ni yang yelah, kita cuma fikir dia nak on atau on off kan, on off the part je lah kan. Macam gate, macam gate pula, macam yelah on off the part kan. So connection in one pipe to pipe 1 dengan pipe 2, dan kita letak terpasang valve ni di tengah. Tapi sebenarnya tengok dia banyak jenis. Kita perlu tahu ke? Mungkin secara general je lah kan. Nanti detail kalau you masuk industri yang bahagian dia nak pergi LI ke, mungkin ada yang nak pergi LI atau yang nak pergi LI yang melibatkan company kilang kan, manufacturing ke kan, mechanical part. So memang macam ni lah kan, melibatkan piping dan sebagainya kan. So inilah valve-valve yang mungkin kamu akan hadap lah kan, yang kamu akan tengok. Okay, jadi untuk valve type ni dia ada dua, sama ada manual ataupun check. Manual atau check, dan satu lagi ujung sebelah kanan tu adalah safety release valve lah. Ni untuk keselamatan
So lain dia punya fungsi, lain lah dia punya kan, dia punya fungsi dan lain dia punya bentuk kan. So manual valve, manual ni maksud apa? Buat manual lah kan, betul ke? So okay, kita tengok ada stopper type, closer kan, vertical slide, gate dan juga rotary type. Okay, rotary type tadi kalau ingat ada ball, ada butterfly, macam butterfly kan. Okay, lah butterfly maksudnya dia macam mirror kan, kiri kanan sama kan. Macam tu lah maksud dia butterfly. Kemudian ada plug. Mana? Plug. Okay, plug. Okay, so tengoklah ball bentuk dia macam mana, yang warna merah, grey dengan kuning ni adalah bentuk ball. Kemudian butterfly macam cantik sikit lah kan. So dia ada lengkung-lengkung kat sini kan, warna biru tu. So itu bentuk-bentuk butterfly lah. Kemudian kalau stoppers type ada bentuk globe. Okay, globe. Okay, kalau kita tengok globe tu dia punya flow dia macam tu kan, input, output. Okay, bentuk-bentuk dia dengan nickel. Okay, nickel. So macam batang pipe pun ada kan. Kita tahu macam pipe dah, tu contoh kan. Tapi banyak lagi bentuk-bentuk dan jenis yang berbeza, aplikasi juga adalah berbeza dan material yang digunakan juga adalah berbeza lah. Okay. Okay. So kita pergi deep, okay, tu model-model atau jenis-jenis yang terlibat. Kemudian kita pergi kepada control valve body type lagi, masih topik yang sama. So kita tengok detail. Okay, setiap valve tu dia apa yang bahagian yang ada okay, dalam valve. So dia ada 3 yang utama iaitu valve body, valve plug dan juga valve stem. Okay, kalau kita tengok kat sini, valve body yang ni, valve body. Okay, ni dia punya cross section lah kan, cross section. Kemudian dia ada plug, okay, ni plug kan, macam segitiga. Ni gambaran dia lah kan, secara general lah. Dan juga satu lagi adalah stem yang turun dan naik, turun dan naik. So okay, dan satu lagi ialah seat seat. Ni seat. Ialah bila kita nak tutup kan, tutup the pipe tu, tutup valve. So yang ni akan turun ke bawah lah. Plug ni akan turun bawah dan dia akan block seat ni kan. Dia tutup macam ni. Jadi liquid, okay, cair yang mengalir dari flow in ni tak dapat dah melalui flow out kan. So dia dah tertutup kat sini. Jadi 3 bahagian yang utama. So kalau dia minta kamu lukis kan dan labelkan, kamu kena labelkan lah valve body yang mana kan, yang kat bawah ni. Saya rasa yang kat atas ni sekali lah. Then dia punya seat kan, seat ni bahagian yang tengah. Dan juga dia punya plug yang bentuk macam triangle ni. Okay, plug dan stem. Stem ke stem? Stem yang turun naik. Stem lain, STEAM kan. Okay, so yang ni adalah, okay, so kita ada satu batang pipe. Okay, so yang tengah-tengah tu adalah inilah bahagian valve lah. Okay. Okay. So ada 3 bahagian tadi, dia kata body, plug dan stem. Okay. Okay, kemudian formula yang terlibat, kita ada 2 formula. Satu ialah flow rate in pipe dan flow rate in valve. Dia lain Flow rate in pipe adalah flow rate Q yang terdapat pada pipe ni. Q1, contohlah Q2 kan. Tak ada sebab kita ada different pressure kan, P1, P2 kan. Jadi formula yang terlibat adalah Q sama dengan AV. Saya rasa dah discuss dalam bahagian pressure, flow rate dalam bahagian flow. Flow sensor kan, flow sensor. Q sama dengan AV. So A tu adalah apa? Ialah pipe area ataupun cross section of the pipe. So pipe area M square dan darab dengan V. V adalah flow velocity kan. So kelajuan pengaliran tu berapa meter per second. Okay, so di mana A adalah pi R
R square. So ada sama dengan pi D square over 4 ni formula A. So dah dapat nilai A darab dengan V velocity dan kita dapatlah flow rate dia Q. Okay, unit dia adalah meter power 3 per second lah. Okay. Kemudian satu lagi ialah flow rate dalam valve. Ni dalam valve tu sendiri dia ada flow rate dia sendiri kan dalam valve ni. So valve ni yang dalam ni kan. So berapa Q dia. Okay, nak kira Q dia kita guna formula yang satu lagi yang ni. Q sama dengan K darab square root delta P. Delta ni adalah different kan, perbezaan antara pressure 1 dengan pressure 2. Tolak lah. So P2 tolak P1 formula dia P2 tolak P1. Dapat nilai pressure tu punca kuasa 2 darab dengan K. K ialah constant value lah. Proportional constant. Okay. Jangan tanya saya macam mana dapat formula ni. Yang ni kita guna je lah Kita tak sampai tahap nak analis, nak proof kan. Proof the formula kan. So nanti dapat PhD pula. Jadi kita guna je formula yang ada. Q sama dengan K. K is the constant, proportional constant darab dengan punca kuasa ada nak masuk lagi ke? Punca kuasa 2 delta P. Delta P adalah pressure difference maksudnya P2 tolak dengan P1. Perbezaan antara pressure lah P1 dengan P2 minus P1. Okay, so kita ada dua formula satu dalam pipe, satu dalam valve. Okay, kita bagi satu contoh. Example 3.1, a pressure difference of 1.1 psi occur across the constriction in the 5 cm diameter pipe. The constriction constant is 0.009 meter power 3 per second per kPa. Power actually dia is 1.5. Find. Okay, so soalan dia find or determine the flow rate. Okay, nombor tu the flow velocity. Dia dah bagi dah Q kan. So Q yang mana ni sebenarnya? Q dalam pipe lah kan, sebab dah bagi dah different pressure. So delta P lah kan, delta P. Faham tak ni? Dengar tak saya cakap ke saya cakap seorang-seorang je? Ada. Dengar Okay. Dengar. So, right, good. Kita ada satu. Okay. So kita dah ada different mana criteria. Okay. Kita ada yang ni delta P. Okay, delta P kita dah ada. Kemudian kita ada 5 cm diameter ni. Okay, kita kena ni diameter kan. Ini diameter. So kena masukkan dalam formula lah. Then kita ada constriction constant. Ini adalah K. Okay, untuk Q tadi. Okay, Q tadi ini adalah Q pada, dia tak detail kan flow rate kan. Q pada valve Q pada valve. So Q formula adalah K darab square root delta P. Okay. Itu kan. Kemudian Q ni nilai dia kalau kita tengok balik, Q ni nilai dia dalam meter meter power 3 over S. Sama juga dalam Q pada pipe. Samalah. Unit dia sama kan. Cuma formula dia berbeza. Okay, jadi nak dapatkan tu. Okay, delta P ni nilai dia adalah sama 1.1 PSI PSI. Jadi kita kena convert dia dalam apa ni? kPa lah kan. Pressure sama unit nanti dengan constant value ni kPa. So jadi 1.1 kena darab ni formula, darab dengan 0.895 Ni cara nak convert dia. So kita akan dapat 7
7.5845 kilo kPa. Okay. So dah dapat 7. Kemudian kita baru boleh darablah dalam ni. Jadi kita akan dapat K adalah 0.009 M power 3 darab dengan S kan. Darab dengan S. Kemudian darabkan kunci kuasa kan. 7.5845. Jadi akhirnya kita akan dapat 0.0025 meter padu per second. Okey, ini nilai Q. Q dalam valve. Okey. Kemudian flow velocity. Jadi satu lagi formula kita tahu Q sama dengan A, betul tak? A darab V. Okay, betul. A darab dengan V. A darab dengan V. Jadi soalan sekarang nak dapatkan V. So V ni adalah sama dengan Q per A lah. Q per A. Jadi Q nya 0.025 meter padu per second darab dengan A. Apa nilai A? Kalau kita rujuk tadi, A adalah sama dengan pi di square over 4 jadi pi adalah 3.142 darab D. D adalah mana D tadi? 5 kan? Apa dia bagi? Okey, 5 mili cm darab 10 negatif 2 kuasa 2 lah kan, bahagi dengan 4. Okey, so kita dapat A adalah kalau formula ni dia tak bagi, so dia terus darab kat sini. So boleh darab. So nanti kita ataupun kita terus kat sini 4 darab 0.5 kan, darab bahagi ni terbalik lah kan per A. So 4 bagi dengan pi darab dengan 5 darab 10 negatif 2 kuasa 2 Jadi kita akan dapat V adalah 12.7 meter per second lah. Nampak kan? Ini nilai V. Jadi nilai Q. Ini nilai V. Ini nilai Q A. Boleh dapat So jawapan sama tak? Samalah. Kan? Tu cara nak kira flow rate dan juga flow rate dan juga flow velocity pada valve. Pada valve. Okay. Kemudian kita masuk kepada body lagi. Apakah actually untuk valve, control valve body ni ada satu bahagian ialah actuator. Actuator ni adalah fungsi dia adalah convert control signal into action on the control element. Dia convert lah, dia tukar kan, dia tukar isyarat kawalan isyarat kawalan tu kepada into action, tindakan kan. Tindakan ada control element lah. Okay. So actuator ni dia ada 3 jenis. Satu ialah electrical actuator. Electrical. Satu ialah hydraulic. Yang kedua adalah hydraulic. Yang ketiga adalah pneumatic. So electrical, contoh actuator yang terlibat adalah seperti motor lah. Motor ni banyak kan, DC motor, AC motor, stepping motor kan. Satu lagi ialah solenoid. Saya tak bagi detail tentang motor ni sebab ni dalam bab mesin kan. Saya dah belajar, saya tak nak ulang lah. Jadi kalau nak go deep about this, saya rasa awak dah belajar kan tentang mesin kan, mesin and drive Jadi dah tengok apa jenis-jenis motor kan. Saya bagi tahu je lah. Jadi untuk actuator ni yang terlibat pada electrical actuator ialah DC motor, AC motor dan stepping motor. Okay. Dan satu lagi adalah solenoid. Solenoid. Kemudian untuk hydraulic, yang kedua adalah hydraulic actuator iaitu hydraulic servos.
hydraulic servos, dan satu lagi adalah pneumatic actuator. Okey, kita tengok ni gambaran valve actuator. Ni jenis-jenis valve actuator lah. Okay, control valve actuator, electric motor and solenoid. So kalau tengok kat sini, ni cross section kan. Kalau kita ada satu valve kan, valve ni kat bawah tu je, ni kan. Valve ni kat bawah ni kan. So kita ada pressure 1, pressure 2. Jadi nak kawal dia tadi tu kan, kita perlukan actuator lah kan. Nak perlu kawalan dia adalah perlukan actuator. So actuator tu ada 3 tadi, electrical actuator ataupun pneumatic ataupun satu lagi hydraulic kan. Yang ni tengok kat atas tu banyaknya chip, microprocessor control board. Kat situlah isyarat diterjemahkan, diterima dan diterjemahkan lah. Kemudian dia connect pergi kepada motor. Okay, electrical motor kan. So motor ni pun ada banyak jenis. Sama ada DC, AC ataupun stepping motor. Kemudian dia ada gear-gear semua tu kan, connect barulah pergi kepada. Jadi secara keseluruhannya ini adalah bahagian electrical kan. Ni of course lah elektronik kan. Elektronik kemudian combine dengan electrical motor, dan pada bahagian ni barulah mechanical jadi dia combine 3 bidang lah sebenarnya kan untuk complete the process ataupun function of the valve tu sendiri. Okay. Kemudian ni gambar jenis-jenis three very common types of control valve. Ni jenis-jenis valve yang biasalah, iaitu manual valve ada, solenoid operate valve dan juga air pilot valve. Manual maksudnya valve tu kita kawal sendirilah gunakan manusia kan. Solenoid ni dia ada mechanical punya instruction lah kan. So dia ada solenoid kan. Then air, udara lah, air valve. Okay. Kita tengok bahagian yang kedua tadi motor, dan satu lagi adalah solenoid kan. So apa itu solenoid? Okay, yang gambar ajar 25 tu adalah a solenoid convert an electrical signal to a physical displacement. So dia solenoid ni fungsinya adalah convert kan, menukarkan isyarat dalam elektrik kan kepada physical displacement, the next tindakan tu kan. So solenoid is the elementary device that convert the electrical signal into the mechanical motion, usually rectilinear in a straight line. Ni untuk arahan atau aktiviti yang bentuk garis lurus ataupun straight je lah. So solenoid fungsi dia adalah untuk mengubah isyarat elektrik kepada tindakan mechanical kan, tindakan mechanical. Okay. So figure 25. Okay, mengandungi solenoid consists of a coil and plugger. Okay, tu dia punya structure dia. Then the plugger may be freestanding or spring loaded. Then the coil will have some voltage or current rating and maybe DC or AC supply. Okay. So solenoid specification include the electrical rating and the plugger pull or push force when excited by the specific voltage. Jadi fungsi dia sama ada nak pull ataupun push lah kan. Push ataupun pull, maksudnya tarik ataupun tolak the plugger tu lah kan. Okay, bila dia dapat isyarat daripada controller, dan dia dapat isyarat dari chip tadi, microcontroller, so masuk kepada plugger kan. So dia lah yang berfungsi sama ada nak push, tarik ataupun nak push kan, nak tolak. Push kan. Jadi untuk solenoid ni dia ada 2 bahagian yang penting lah, iaitu dia ada coil kan, coil kan, yang melilit, dan juga plugger ni lah, batang ni lah kan, yang duduk di antara, yang berada di dalam coil tersebut kan. Okay.
Kemudian solenoid ni juga, solenoid ni, tengok gambar aja ni, solenoid used in the chart. So salah satu fungsi solenoid ni, contoh gambar aja 26 tu, a solenoid is used to change the gear of the two position transmission. So fungsi solenoid ni mengubah change kan, menukar gear lah untuk dua position kan, dua position. Okay, and SCR is used to activate the solenoid coil. SC. Okay, SCR ni elektronik, bahagian elektronik ni ada satu diode yang kita guna SCR kan, yang berfungsi untuk mengaktifkan coil. Dia bagilah bekalan kan, so dia yang mengaktifkan coil kat situ kan, lilitan soil kat situ. Okay. So bila dah dapat isyarat, SCR ni mengaktifkan coil, maksudnya dia membekalkan bekalan voltage, dan the same time solenoid juga menerima isyarat kan daripada controller, control signal kan. Ada control signal kat sini, memberi isyarat, kemudian solenoid akan bertindaklah sama ada push ataupun pull kan, tolak ataupun tarik kan, tolak ataupun tarik kan. Boleh nampak kan gambar aja ni ada dua. Satu, so bila dia tarik dan bila dia tolak, dia akan bergerak ke depan lah. Dan dia punya reaction tu, reflect tu akan menyebabkan the next tadi apa? Valve kan. So bila tarik, dia ada input, kemudian dia ada output lah. Okay, the next, okay, itu berkenaan dengan electrical actuator. Actuator maksudnya kita ada solenoid, kita ada motor tadi kan. Kemudian yang kedua ialah pneumatic, hydraulic tadi kan, pneumatic. Okay, pneumatic, the pneumatic actuator often translate a control signal to the large force or torque as required to manipulate some control element. Samalah kan, pneumatic sama dia punya fungsi dengan solenoid tadi kan. So dia pun actuator kan, so samalah fungsinya, maksudnya dia translate, tukar isyarat kawalan kan, signal, control signal tu kepada large force kan, tekanan yang lagi besar, ataupun menghasilkan torque yang diperlukan oleh control element. Control element ni, the next control element tu apa yang diperlukan, jadi apa, jadi dia actuator pneumatic ni lah yang berfungsi untuk menukar isyarat. Okay, so pneumatic actuator is most useful for such translation. The principle is based on the concept of pressure or S force per unit area. Jadi untuk actuator ni, pneumatic actuator, pneumatic ni dia guna F sama dengan A, P1 tolak P2. F S is the force lah, kanan tu, Newton per meter tu. Dia guna apa? Adalah A, diagram area juga darab dengan perubahan tekanan tu, perubahan tekanan, pressure difference P1 tolak P2. Okay. So ini penerangan lah berkenaan pneumatic action ni. Pneumatic action, the action of direct pneumatic action is shown in figure 36. Boleh tengok gambar rajah 36 tu, dia menerangkan tentang pneumatic actuator action dia, dan tindakan dia macam mana. So contoh kita ada pneumatic, yang ni adalah pneumatic lah. So yang dalam keadaan A, ni A lah, ni B so sebelum pressure sebelum tekanan, kita tengoklah kedudukan dia kan. So semuanya dalam keadaan biasa kan. So bila dah ada pressure input, bagi pressure input, jadi spring ni akan berubah. Kita baca dulu lah apa punya aktiviti. So figure 36 on the left show the condition in the low signal pressure state, where the spring S maintains
diagram and the connected control shaft in a position action. Okay. So pada gambar rajah sebelah ni, okay, menunjukkan keadaan low signal pressure lah state. Okay, di mana spring maintain lah spring ni maintain maintain the diagram and connect control shaft is the position. So the pressure on the opposite spring side, okay, of the diagram is maintained, okay, at atmospheric pressure by the open hole H. Okay, kemudian the increasing the control pressure, apply a force on the diagram, so forcing the diagram and connect shaft down again the spring force. So figure okay, figure 36 on the right show this is the case of maximum control pressure and maximum travel of the shaft. Okay, bila kita gambar rajah A ni dalam keadaan constant lah kan, constant. So maksudnya condition in the low signal pressure state. So dalam keadaan low lah, low signal kan. So tak ada tekanan, low signal pressure. Kemudian di mana keadaan tu pada bahagian A ni tadi spring maintain pada diagram tu kan. So spring ni dia maintain je lah kan, pada keadaan tekanan rendah and spring ni dia ada pada diagram dia kan. Kemudian bila kita bagi pressure, okay, the pressure input dah bagi pressure, increasing the pressure, increasing the control pressure, applies the force on the diagram, forcing the diagram and connect shaft down again the spring force. Okay, so bila input pressure dah masuk kan, increase the control pressure, meningkatkan tekanan tadi, so the force okay akan forcing the diagram lah and forcing the diagram and connect shaft down again the spring force. Okay, so jadi keadaannya akan berubah kepada B lah, kedudukan B kan, bila kita dah bagi tekanan the maksimum. Jadi gambar rajah B tu menunjukkan maximum control pressure dan maximum travel of the shaft. Okay, tu teori dia. Then formula yang wujud formula, jadi kita nak cari perubahan pergerakan shaft tadi. And perubahan dia adalah delta X sama dengan A per K darab delta P. So A lagi kan, A diagram area permukaan diagram tu bahagi K adalah spring constant. Kemudian darab dengan perubahan pressure tadi lah, applied gauge pressure. Okay, delta X sama dengan A per K darab delta P. Okay. Kemudian example 3.2. Okay, kita tengok sikit contoh Kita dah ingat dah formula dia. Mana mak pen saya ni? Okay. Jadi apa? Delta X sama dengan K per A kan darab delta P. Okay. Jadi suppose the force of 400 N Newton, okay, must be applied at the open above. Okay, find the diagram area if a control gauge pressure of 70 kPa. Okay, so dia equal to 10 psi must provide this force. Okay, so dia beri kat situ, suppose the force kita dah ada 400. Okay, kita dah ada 400. Okay, kita dah ada 400. Sebelum tu, kejap Okay, kita pakai dua formula. Satu lagi F.
F sama dengan A darab P1 tolak P2 Okay, so soalan dia find the diagram area. So dapatkan nilai A lah. Okay, dapatkan nilai A. Okay, dia related dengan formula yang ni So kita dah ada, sebab dia tak bagi constant value kan. So kat sini ada A, kat sini pun ada A kan. Tapi daripada value yang diberi kita dapat nilai F dan juga P1 tolak P2 lah, iaitu apa? Pressure dia ialah 70 kPa Jadi A adalah sama dengan F bahagi dengan P1 tolak P2. So F adalah 400 N bahagi dengan P1 tolak P2 iaitu 70 kali 10 kuasa 3 kan K. Okay. So bila bahagikan kita dapat berapa Boleh bagi jawapan 400 bagi 70 K. Ada yang nak masuk ke? Betul. Dengan setengah dah. Okay, tolong bagi jawapan. Apa jawapan, apa nilai A? 400 bagi 70 K. Ni direct je soalan matematik ni. Wan Aiman ada? Tak nak bagi jawapan, saya sebutlah. 0.04 doktor. 0.04. Betul ke? Betul tak? Kenapa saya dapat 5? Mana pula saya punya kalkulator ni? Saya dapat 5.714 eksponen negatif 3. Nanti awak cek balik Okay. Jawapan dia? Dah tak nak jadi pen dah pula. Alah, tengok bila saya dah skip tadi, dia dah ni merajuk. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So 5.71 darab 10 negatif 3 meter padu. Meter? Meter padu. Okay. Meter square. Okay, itu adalah nilai A. Okay, seterusnya kita pergi lagi hidrolik. Tadi kita dah tengok electrical, kita dah tengok apa tadi? Pneumatic. Okay, now kita pergi hidrolik. So hidrolik pun dia ada formula. Okay, the basic principle shown in figure 38. Ni gambar ajar dia. Hydraulic actuator convert a small force F1 into the amplified force FW. So dia tunjuk kat situ, sampel lah. Kita ada satu F1 kan. F1 yang small, kecil kan. F1 ni dia punya tank kecil je kan. F1. Kemudian dia tu amplify force kepada FW. F1 kepada FW lah. So dia guna hydraulic fuel. The basic idea is the same as for pneumatic actuator. Okay, so idea ni sama idea sama dengan pneumatic tindakan tadi kan. Except that the incompressible fuel is used to provide the pressure, which can be made very large by adjusting the area of the forcing piston. So dia sama konsepnya tapi dia berubah sikit pada fuel is to provide the pressure untuk
menghasilkan pressure tu lah. Okay, dia menggunakan large, okay, very large adjusting area. Dia menggunakan very large adjusting area okay, of the forcing piston. So formula dia, hydraulic pressure is given the pH equal to F1 over A1 lah. And pH dia, pH adalah hydraulic pressure. Nak dapatkan pH ni, okay, pH ni sama. pH ni adalah F force bahagi dengan A lah kan, F1 bahagi dengan E1. Okay, begitu jugalah nak dapatkan pH yang kat sini kan, so adalah sama dengan, okay. So another formula, the pressure is transferred equally throughout the liquid. And throughout the liquid, so the resulting force on the working piston is FW. So untuk dapatkan FW adalah sama dengan pH darab dengan A2. pH darab dengan A2. So normally kita nak dapat FW tu apa kan? FW ialah force of working piston. Dia adalah sama dengan pH yang kita dapat daripada force 1 tadi, small force kan, F1 darab dengan area dekat situ, cross area dia kan. So darab dengan A2. Dan another, okay, so based on the equation tadi, so thus the working force is given in term of the applied force by FW equal to A kan, A2 divide A1 darab dengan F1 lah. Kan, F1. So dia gabungan tiga formula tu lah. So kita tahu FW ni sama dengan pH darab dengan A2 kan. So di mana pH ni adalah F1 bahagi dengan A1. Kan, tak darab dengan A2 lah. Jadi bila kita susun semula, dia adalah sama dengan A2 bahagi dengan A1 darab dengan F1. Okay. So dapatlah F, kan, dapatlah FW. Okay, the amplified force FW. Okay, saya bagi satu contoh. Okay, find the forcing force returning from 200 N applied to a 1 cm radius forcing piston if the working piston has a radius 6 cm. Okay, find the working so find the FW lah kan, find the FW resulting from the 200 Newton to 1 cm radius forcing piston if the working piston ni adalah area dia lah kan, radius ni adalah R lah, radius kan R, 6 cm. Okay, soalan ni direct je. Jadi kita nak dapatkan FW untuk soalan A. FW tadi apa? A2 bahagi dengan A1 darab dengan F1 kan. Okay. Puasa ni banyak cakap keluar angin semua So A2 dia adalah macam mana kita nak tahu, iaitu working piston ni lah. So 6 bagi dengan A1 adalah 1 darab dengan F1 ialah 200. So kita akan dapat 7200 meter. Okay. Dia macam nisbah lah kan. Kalau 1 dapat 200, kalau 6 darabkan je lah. So dapat 7200. Okay, B, find the hydraulic pressure. Okay, hydraulic pressure tadi apa formula dia? Hydraulic pressure ialah pH lah kan. pH sama dengan F1 bagi A1. Okay, okay lah. Nombor lain. Alah, okay. Apa tadi? pH pH sama dengan F1 bagi A1 kan. Ataupun kita boleh guna A2 FW, sama tak jawapan dia? Patutnya samalah kan. F1 ialah 200 bahagi dengan A1 ialah 1 lah. So dapat
betul ke saya jawab ni? Find the pressure, pH lah kan, pH. Tak boleh macam ni sebab okay, dia okay, A ini adalah radius sorry, ini adalah radius. Jadi kita kena, dia boleh guna ratus ataupun ni lah. Okay, kita guna FW. FW ialah 7200 bagi dengan A ialah cross section tadi kan. So adalah pi darab dengan 6 darab okay, A tadi adalah formula dia ialah pi D kuasa 2 bahagi dengan 4 kan. Jadi ni darab 4, kita tinggal ni darab D radius kan. So 6 darab sorry sekejap yang tadi ada satu formula mana? Lepas ni. Yang ni lah. A sama dengan pi darab R kuasa 2 kan. R kuasa 2. So R radius kan. So jadi tak payah bahagi 4 lah. Yang tu dah meter kan. Sorry tersilap. Tadi. Okay. So A adalah darab teruslah pi darab 6 cm kan. 10 kuasa negatif 2 kan. 2 meter square. Okay, jadi kita akan dapat 6.4 kali 10 5 kuasa 5 PA. Okay, so ini dia punya hydraulic pressure hydraulic pressure. Okay, ada soalan? Tak ada. Boleh ikut Okay. Terusnya kita pergi kepada ni teori lah berkenaan dengan apa ni. Tadi dah tengok dah dia punya jenis-jenis valve kan. Kemudian di sini senarai kebaikan dan keburukan dia lah. Dan so tentunya untuk diagram ni, spring and diagram, kita ada kebaikan dia, lowest cost, ability to truth without positional, simplicity kan, simplicity, inherent failure, dan low supply pressure, adjustability, easy of maintenance, kebaikan dia lah. But dia ada keburukan juga iaitu limited output capability dan juga large size and weight Kemudian satu lagi itu yang spring. Yang spring tadi gambar rajah. Saya tunjuk sekali gambar rajah. Spring tadi kan. Ni lah kebaikan dia dengan keburukan dia. Dan spring. Kemudian satu lagi high pressure spring. High pressure spring pula. Okay, high pressure spring. Compact, lightweight, kemudian not spring adjustment needed. Okay, costly cash component not needed. Okay, inherent fall dan seterusnya lah. Awak boleh baca kan. Kemudian dia punya disadvantage require high supply pressure. Perlukan tekanan yang tinggi kan. Betul original required for throttling Kemudian ni pun comparison advantage lah untuk jenis-jenis tadi kan. Kita ada electrical, motor, kemudian kita ada pneumatic dan juga hydraulic kan. So kalau pneumatic dia high force or torque capability, kemudian compact, adaptable, fast torquing speed, relatively high actuator stiffness. Tapi keburukannya fault safe requires accessories or additional of the spring. Then original required for throttling, then high cost, tinggi juga cost dia ni, high supply pressure requirement. Okay, kemudian motor, untuk motor ni apa? Compact, sama very high stiffness, high output capability,
Okay, supply pressure piping not required lah, dia tak perlukan tekanan kan. Tapi dia still high cost lah, cost yang tinggi, lack of fail safe action, limited duty cycle, terhad, kemudian slow starting speed dia kan. Ni satu lagi hidrolik. Hidrolik kebaikan dia high output, high actuator, excellent, fast stroking speed. Tapi keburukannya setuju sama, high cost and complexity, complicated lah. Kemudian fail safe action only with accessory. Okay. Kemudian kita tengok ciri-ciri karakteristik of the valve ni. Dia ada 3. Sama ada dia quick opening, linear ataupun equal percentage. Okay, kalau quick opening ni dia macam ni lah. Bentuk dia quick opening. Kemudian linear, ni linear kan. Dan ni adalah equal percentage. Equal percentage. Saya pun tak familiar sangat tapi kita belajar je lah. Okay, kemudian kalau quick based on the graph ni lah. Kalau quick dia akan plotting macam ni quick ni melengkung di atas ni kan, quick opening. Kemudian kalau linear, that's mean dia punya graph ratio of valve travel to maximum valve travel. Yang ni melawan graph also represent flow rate dia kan, flow rate dia. So nak senang cakap, kalau linear maksudnya bila lagi besar kita buka, so flow rate dia akan lagi tinggi lah kan, macam ni kan. So dia naik kan, ni 0% open, 100% open. Valve tu lah kalau kita buka 10%, okay, 10% katakan kat sini. So kita dapat dah percent of the flow rate dia berapa kan, rendah. Tapi bila kita buka 50% kan, 50% kita akan dapat, dia berkadar terus lah. Bila kita plot tu, kita plot grafnya kan, peratus buka piping tu dengan flow rate, kita akan dapat bentuk garis lurus lah kan, bentuk garis lurus. Tapi another equation, kalau quick opening dia agak melengkung di atas Maksudnya apa? Maksudnya kita buka sikit je, katakan 10%, kita buka 10%, so kita dah dapat kata berapa ni, 30% lah. Okay. Kalau kita buka 50%, dia dah nak hampir kepada maksimum. Dan bentuk dia macam ni lah. Bentuk valve-nya macam tu. And so, jadi kita buka, kalau 50% dia dah nak hampir kepada 100%. Mungkin kat sini dah 80% dah. Compare dengan linear, kita baru dapat 50%. Okay. Dan kemudian equal percentage, equal percentage, dia memerlukan pembukaan yang besar kan. Maksudnya persen opening tu lagi besar lah kan. Contoh kita ada 10%, so sangat sikit, mungkin 5% yang mengalir kan, yang flow. Tapi kalau 50%, dia sikit juga, mungkin berapa ni, 35% contoh kan. Kemudian kalau 100%, 50% kan dia masih kecil. Jadi dia perlukan pembukaan ataupun percentage of open tu kena lagi besar, barulah dia akan mengalir lah. Contoh dia kena 70% lah, baru dia meningkat kan. Okay, tu maksudlah karakteristik ciri-ciri yang ada pada valve ni. Ada 3 kan, sama ada quick opening, linear dan juga equal percentage. Saya pun tak pasti kenapa dia bagi nama tu kan. Okay, kemudian 3 type tadi. Okay, 3 type dia ada formula kat situ. Okay, kalau quick opening for full on or full off control application lah. Dia punya ciri-ciri dia. Kalau quick opening tadi kan dia adalah full on or full off control application. Kalau linear dia guna formula Q over Q max sama dengan S over S max. Iaitu S is the steam position. Ingat lagi tadi kalau valve ni dia ada 3 kan, body, steam dengan plug kan. So steam tu yang
steam tu yang dia kan. Jadi steam tu adalah berapa kedudukan dia kan. Berapa kedudukan dia tu. Okay. Jadi Q formula untuk linear Q over Q max adalah sama dengan S over S max. So untuk equal percentage, the percentage change in the steam position produce the equivalent change of flow. Maksud dia lah. Okay, equal. Okay, dia ada formula kat sini. So equal equal percentage, dia guna formula ni, the percentage change in the steam. So R sama dengan Q max over Q min sama dengan S over S max. Q max over Q min. So nak dapatkan Q apa? Q max So daripada sini okay, so kita akan dapat Q sama dengan Q min darab dengan R power S over S max. Dia punya range ability. Boleh lagi ke? 10 minit lagi mungkin the last part kot. Lepas ni dah okay. 3.4 example. So N equal percentage valve have a maximum flow 50 cm power 3 over S and minimum 2 cm power 3 over S. So if the full travel is 3 cm, find the flow at the 1 cm opening. Ni equal percentage dia dah bagi tahu jenis characteristic of the equal percentage. Jadi kita kena guna formula R sama dengan Q max bagi dengan Q min. Banyak cakap dia jadi lapar perut berbunyi. Apa tadi? Q max over Q min kan? Bagi ada S bagi S max S max. R. Okay. Jadi soalannya nak dapatkan Q lah kan? Nak dapatkan Q. Jadi Q adalah sama dengan Q min darab dengan R power S per S max lah. S max. Jadi Q min, nak dapatkan Q min macam mana? Q min okay, Q min dah diberilah kan 50, betul tak? 50. Q min ialah maximum flow 50. Minimum 2 kan? Sorry, 2 Okay, 2 darab dengan R. Okay, R adalah nak dapatkan R, kita guna formula yang ni. Jadi kita akan dapat R sama dengan X 50 bahagi dengan 2. So kita dapat 25 kan? 25 R dia kan? So R ni ada 25. Jadi darab dengan R 25. Okay, S ni adalah 1 bahagi dengan S max. X max ialah full travel ialah 3 lah kan. Okay, so kita akan dapat 5.85. Ni adalah find the flow okay, Q lah. So 5.85 cm power 3 over S. Okay. Jadi pertama kita dapatkan nilai R dulu. R kita tahu max bagi min. So 50 cm power 3 kan tadi. Power 3 per S bahagi dengan 2 cm 3 per S sama lah kan. So cancel R dapat 25 lah range dia. Rangeability. Kemudian darab dengan min tadi 2 darab 25
1/3. So kita dapat 5.85. Jadi bila valve tu dibuka sebanyak 1 cm, so dia punya flow rate-nya adalah 5.85 maksudnya macam itulah flow rate dia kan. Maksimum 50 kan, maksimum 50. Q dia adalah maksimum 50 kan, ni Q max. Minimum ialah Q min kan. So maksimum 50, minimum adalah 2. Dan if the full treble, maksudnya pembukaan paling besar adalah 3 cm kan. If the full treble is 3 cm, so find the so bila find the flow. So dapatkan bila valve tu dibuka 1 cm. Kalau 3 cm dia keluar 50 kan. So kalau dibuka 1 cm, berapa kelajuan dia? So kita dapatlah flow rate dia, Q dia kan, adalah 5.85. Okay, ada soalan? Okay, saya rasa tu sajalah berhenti kat sini. Nanti awak boleh tengok lain, dia banyak lagi ni karakteristik dia. Okay, kita sambunglah minggu depan insyaAllah. Ada kelas lain minggu depan? Online lah kan? Okay, saya rasa tu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Kehadiran Doktor. Okay, sama. Terima kasih doktor. Alright, siapa yang belum isi kehadiran tolong stay dulu. Terima kasih doktor. Okay, sama. Dah.